Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada pagi ini sembang bicara kosong akan keadilan bagi bangsa Melayu, orang Melayu, kaum kita. Jadi pagi ini seperti biasa kita bangkit daripada tidur. Jadi saya seperti biasa pada pagi ini telah mengeluarkan Isa Ruhullah di wilayah Melayu yang akan keluar cahaya mata keluarga Adam Melayu di tanah Melayu. Usai itu insya-Allah pada bulan puasa Musa alaihissalam di wilayah Melayu. Jadi seperti biasa di dalam saya mengeluarkan kisah-kisahnya ini, ianya akan menimbulkan konflik, serangan dan juga hinaan dan tomahan daripada sidang penonton dan juga daripada pihak pengkaji di luar sana. Jadi pada pagi ini kita hidup bangkit daripada tidur. Di dalam satu dunia percaturan pasca Perang Dunia Kedua dan perang di antara empire-empire yang telah meranapkan bangsa kita, orang kita, kaum kita ada istiadat budaya. Jadi di dalam hendak kita membicarakan keadilan kepada bangsa Melayu, sejarah Melayu leluhur kita, ianya menjadi tugas yang kita galas, umpama yang saya galas di belah kiri saya warisan Bonda Pertiwi. Jadi bagi memulakan sebuah keadilan bagi bangsa kita, salahkah pada pagi ini saya bangkit daripada tidur dan di dalam jejak warisan dan kajian saya menyatakan kalau inilah warisannya tekad tenunan sulaman warisan Bonda Pertiwi leluhur saya, maka inilah kenyataannya. Cerita Nabi dan Rasul, cerita sejarah, cerita Isa, cerita Musa, cerita kita-kita terdahulu yang telah menyatakan kedudukannya di Malaya, maka saya tidak boleh lari daripada amanah ini. Tetapi kalau leluhur saya bercawat, memakai barang-barang hutan, tidak ada baju, menyembah berhala, kalau itulah hasil kajian saya nyatakan. Berapa hendak saya malu dengan keturunan dan apa ada di dalam jiwa dan raga saya. Kalau saya adalah keturunannya Adam dan Hawa, cahaya mata ada cahaya di dalam diri. Untuk apa saya menidakkan dan berkomplot dan duduk bersama musuh-musuh keluarga Adam yang hidup di dalam kegelapan dan tidak mahu kembali kepada dunia yang terang benderang. Ini isu cahaya mentari akhir zaman. Lantas pada pagi ini kita hidup di dalam dunia yang dikatakan penuh dengan zombie. Manusia yang telah terikat, dipukau, tidak mengenal apa yang mereka bawa. Mereka lapar, haus dan dahaga akan barang dunia semata. Hidangan daripada langit telah mereka tolak. Mereka hilang rasa bau dan deria. Mereka hilang benda yang gaib. Mereka menjadi mayat yang berjalan. Lantas pada pagi ini, saya letak gambar zombie itu nyata lah kan? Nyata. Di satu segi, bila mana saya selaku pengkaji, mengkaji, saya terpaksa nyatakan kajian ini membawa kepada warisan ayahanda dan bunda. Mitosnya, kosmologinya, kajian Melayu bukanlah suatu omong kosong. 10 tahun di Amerika, dipanggil balik oleh Tun Mahathir, melihat percaturan dan pengkhianatan dan juga perompakan dan kucak-kacir nasib bangsa saya di tanah air Bonda Pertiwi. Jadi pada pagi ini saya bangkit daripada tidur, saya sembang kari. Bukan sembang kari sebenarnya. Kita kesian dengan bangsa kita yang hendak membela, bangkit dan mempertahankan tanah Bonda Pertiwi ini tidak ramai. Tersilap kata saya ditangkap. Tersilap kata saya dipasung. Tersilap kata saya dibuang negara. Sama nasib seperti pejuang-pejuang dan Melayu darah asal yang telah dibuang daripada tanah air Bonda Pertiwi ini. Keluarga-keluarga itu masih di luar sana. Inilah sebuah hakikat kedudukannya tanah Melayu yang dikatakan Malaysia pada pagi ini, yang kita orang-orang Melayu telah dilupakan dan tidak mahu kita kembali kepada jalan itu. Kita bukan pemberontak. Orang Melayu bukan pengganas. Orang Melayu adalah mereka yang berbudi pekerti mulia,
yang mewarisi jalannya ketuhanan Nabi dan Rasul yang saya katakan ahli kitab, mengenali dan ada di dalam jiwa raga anak-anak bangsa ini rahsia ketuhanan zaman berzaman. Ini adalah sebuah hakikat dan kebenaran yang tak ramai faham, tetapi telah terbit, telah zahir di dalam jiwa anak-anak bangsa. Suatu rasa, satu semangat, satu kebangkitan, satu ketenangan. Tetapi di sebalik ketenangan tadi ada satu benda yang sayu. Ada satu kesedihan. Hilangnya ayahanda dan bunda. Hilangnya gelaran, hilangnya keluarga yang terdahulu. Di sini bukanlah kita hendak memandang keturunan kita, raja, megat, hang tuah, jebat, panglima, pawang, sakti, tidak. Cukuplah kalau leluhur saya yang paling power hanyalah seorang petani atau seorang nelayan di Kedah Tua. Cukuplah kalau keturunan saya yang paling power dalam dinasti Melayu hanyalah hang kebun. Tetapi hang kebun yang tidak pernah syirik, bertauhid dan mewarisi sekalian ilmu daripada Nabi Allah Adam sehinggalah kepada utusan terakhir. Cukup. Jadi seorang anak Melayu, putera dan puteri, adakah kita pandang ayah kita miskin? Adakah kita pandang ibu kita hodoh? Kita rindukan pelukan kasih sayang, pelukan bonda pertiwi, tanah air bonda pertiwi. Tapi di akhir zaman, tidak ramai anak-anak Adam yang akan kembali kepada jalan ke kampung halaman. Sebuah rahsia di dalam rahsia. Mereka tidak mahu kembali. Dan mereka membenihkan manusia-manusia di muka bumi tanpa mengenali apa barang yang dizahirkan. Maka itulah di dalam video terbaru saya semalam, ayah tidak mengenal anak, anak tidak mengenal ayah, ibu tidak mengenal apa yang dizahirkan, dan ibu tidak menerima kefahaman tadi. Sedangkan kefahaman ini ada, telah wujud di dalam sepersalinannya ayahanda dan bonda, putera dan puteri tanah air bonda pertiwi. Ada makam, ada tataran, ada hal, ada kedudukan, ada pencahayaan, ada cahaya, ada kisah di sebalik kisah, ada tersurat dan tersirat, ada pembahasan, ada bahas Isa, ada asa, ada ilahi, ada nya. Penuh, telah banjir. Ketuhanan telah membanjiri bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa ketuhanan. Hampir semua bahasa di muka bumi akhirnya terasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi pergaduhan dan musuh keluarga Adam telah merobek-robekkan berkasta-kasta. Tidak ada berdiri sama tinggi, duduk sama rendah pada pagi. Dan di akhir zaman, pola kefahaman pengkaji, kajian dan keilmuan telah mencabut, merampas anak-anak daripada keluarga Adam dan Hawa. Anak-anak melupakan ayah dan bunda. Lebih ramai tanggang di akhir zaman daripada tanggang zaman dulu. Jadi di dalam hikayatnya tanggang, seorang anak orang asli diangkat menjadi putera mahkota ataupun menantu kepada raja. Ada puteri cantik. Akhirnya ibunya datang. Inilah akulah ibu kamu. Api angin air tanah. Akulah ibu telapak kamu. Sang anak malu. Malu nak mengiktiraf. Saya tak malu bagi. Saya katakan dan saya telah angkat. Saya dah nyatakan Melayu itu apa barang. Yang hendak menghina dan mencemuh ayahanda dan bonda saya, samalah seperti kamu menghina ayahanda dan bonda kamu. Ayah saya macam ni, tok nenek saya lagu ni. Itulah hakikat dia. Maka kita pada pagi ni masih tercari-cari, masih bingung, masih gila di tengah-tengah kerajaan yang gila dan pening. Gila di akhir zaman ketika mereka di dalam kesesatan yang nyata. Jiwa dah hilang, tuan-tuan. Jiwa dah tak ada, rasa dah hilang. Nyatalah zombie itu di akhir zaman.
Jadi di dalam saya mengembalikan secebis kenangan kepada warisan Bonda Pertiwi. Maka terbilah cerita Isa Ruhullah. Terbilah cerita Musa AS yang akan keluar. Terbilah buku insyaAllah 13 bulan 2 2024. Siapa minat boleh PM. Cahaya Mata Keluarga Adam Melayu Ahli Kitab. Ini adalah realiti, bukan omong kosong. Dia bukan filosofi. Ini umpama saya pada pagi ni, walaupun berlatar belakangkan gambar hutan ni, saya umpama seorang anak. Tok Fauzi ni umpama seorang anak yatim di tengah rimba tanah Melayu yang baru selesai perang. Mana mak aku, mana pak aku, mana tok aku, mana panglima aku, mana raja aku, mana kaum dan bangsa aku. Mereka dah tak peduli kat aku. Mereka tak pandang kita, tuan-tuan. Kita mahu dibiarkan mati, tetapi alam tidak mahu kita mati. Masih ada air di hutan. Walaupun hutan tanah Melayu telah ditutup menjadi kawasan larangan kepada orang Melayu, tapi alam tidak mahu kita mati. Masih ada kasih sayang Bonda Pertiwi. Maka kita pun hilang di tengah hutan tanah Melayu. Sama seperti saya dulu dijak warisan pergi masuk hutan. Dia tengoklah apa dalam hutan. Ada rimau ke, ada naga ke, ada ular sawar ke, ada Tok Wali ke, ada Tok Syekh ke, ada Panglima ke, ada Raja Melayu ke, yang gaib lah. Maka kita berdepan, kita dihadapkan, ada majlis wali dalam hutan puncak gunung, ada Datuk Laksamana Hantu, ada jebat, ada pendekar Melayu, ada rimau, ada naga, ada orang Bunian, ada mambang, ada puaka. Hutan tok nenek kita. Tapi kita tak mati, masih hidup sampai pagi ni. Saya masih hidup. Di sebalik tirai tadi, saya rasa nasib bangsa saya, kaum saya ni lebih baik saya berterus terang. Walaupun kita tak ramai, kita hilang kasih sayang. Bagi saya lah pada pagi ni, hilang kasih sayang. Dunia hilang kasih sayang sebenarnya. Bergaduh, merompak, tak pernah cukup. Kekayaan itu tidak dibawa mati. Kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Orang Melayu itu cukup seadanya. Jadi bagi anak-anak bangsa dan pewaris yang hanya menanti secebis kebahagiaan dan ketenangan jiwa, bagi saya yang akan mencukupkan anak-anak bangsa adalah Bonda. Pelukan susuan ibu akan menyucikan dan membersihkan anak-anak bangsa yang ketika ini bergelumang dengan najis, dosa dan noda. Tugas ini amanah dia kepada ayah dan ibu. Siapakah kita kalau tidak dibersihkan pada waktu pagi? Kita tak pandai basuh berak, tuan-tuan. Kita tak pandai menyuap makanan. Kita tidak boleh membezakan racun dan benda yang menjadi penawar. Kita tak pandai berjalan. Siapa yang memegang tangan kita? Siapa yang mengajar kita berjalan? Ayah dan ibu. Yang paling dekat, warisannya kasih sayang ayah dan ibu yang pertama. Di dalam gelanggarnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi pada pagi ini, bila saya bangkit, saya bercakap, saya sembang, saya buat video, saya duduk berlatar belakangkan hutan ini. Mana keluarga saya? Mana keluarga Melayu saya? Kita terkontang-kanting, tuan-tuan. Kita terkontang-kanting. Kalau pada pagi ini, mereka sauk saya, contoh. Mereka tangkap saya masuk dalam penjara. Mana keluarga saya? Mana keluarga Melayu saya? Hilanglah, Tok Fauzi kena buang negara. Ada mungkin orang kata kena baling dalam hutan, kena baling dalam laut, kena campak. Tok Fauzi kena campak dalam laut sebab bicara pasal bonda dan ayahanda dia, tanah warisan dia. Nasiblah kan kita yatim piatu di akhir zaman. Keluarga kita dah terpecah. Hilang kasih sayang. Hilang tali temali Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nyatalah apa yang saya bawa bagi yang faham. Bagi musuh, dia akan terusan menghina saya. Bagi musuh keluarga Adam,
Mereka tengah pening. Tok Fauzi nak buat apa ni? Dia nak tengah sembang apa ni? Dia nak apa? Bagi pemerintah dan kerajaan yang sedang bergelut, mereka menilai saya daripada kacamata yang berbeza. Tok Fauzi sembang Melayu, betul? Melayu yang bagaimana? Melayu yang hendak ke mana? Di sebalik tirai sebuah tanah dan wilayah keramat bumi berdaulat ini. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.